Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asmat binti Muhammad, nombor matrik 051701. Saya dan ahli kumpulan akan membentangkan tajuk isu-isu berkaitan dengan aliran pemikiran di Malaysia. Baiklah, kita lihat pada pengenalan. Antara latar belakang Ghazwu Al-Fikri ataupun dikenali sebagai serangan pemikiran ialah kebencian barat pada umat Islam, yang mana peristiwa Perang Salib yang berlaku selama 2 abad oleh pihak musuh Islam, namun tidak dapat mengalahkan umat Islam sepenuhnya. Kedua ialah penjajahan barat terhadap masyarakat Muslim. Sebagai contohnya, di Malaysia, antara faktor kewujudan ataupun waktu perundingan kemerdekaan pada tahun 1997, orang Islam terutamanya British sangat bimbang terhadap tuntutan melaksanakan Islam sepenuhnya di Malaysia. Maka mereka mengamalkan atau memperkenalkan sistem sekular. Dan ketiga adalah kemajuan barat pada ilmu pengetahuan. Jadi, dalam aliran pemikiran di Malaysia, antaranya ialah sekularisme, liberalisme, modernisme, hedonisme, humanisme, feminisme, syiah dan pluralisme. Jadi kita lihat pada Al-Ghazwu Fikri yang membawa kepada munafik dan kekufuran. Okey, munafik, serangan pemikiran ini yang lantang bersuara tentang isu atau hak yang melibatkan hak asasi. Kedua perjuangan pemikiran yang membawa kepada dosa besar, iaitu munafik. Sebagai contohnya dalam aliran sekularisme, feminisme, liberalisme. Dan kekufuran pula, serangan pemikiran yang berkaitan dengan akidah. Pemikiran yang menguasai aspek keyakinan diri yang membawa kepada kekufuran dan fasik. Antara contohnya Kamalisme yang membawa kepada anti-agama. Jadi kita lihat pada refleksi dakwah. Sebagai pendakwah, kita seharusnya berhati-hati dalam menerima mana-mana ideologi atau pemikiran untuk mengelakkan diri kita terjerumus dengan Al-Ghazwu Fikri ini. Kemudian serangan yang halus dicipta oleh musuh Islam sejak peristiwa Perang Salib ini telah memberi impak yang besar dan memerlukan benteng diri yang teguh dalam kalangan umat Islam untuk kekal dengan pemikiran Islam dan akidah yang benar. Dan kita ni mestilah menyelidiki terlebih dahulu tentang organisasi yang dianjurkan ramai pihak, terutamanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Seterusnya adalah berkaitan dengan konsep-konsep berkaitan dengan isu aliran pemikiran di Malaysia. Definisi bagi serangan pemikiran ataupun Al-Ghazwu Al-Fikri ialah penyerangan yang dilakukan terhadap umat Islam melalui pemikiran supaya mengeluarkan dan menjauhkan umat Islam dari nilai-nilai ajaran Islam yang sebenar. Kemudian, ciri-ciri serangan pemikiran ini adalah mengingkari agama, menganggap agama ini merupakan perkembangan yang ketinggalan dan memisahkan Islam daripada hidup manusia. Refleksi dakwah tentang konsep serangan pemikiran ini adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai rujukan utama agar tidak terpengaruh dengan aliran pemikiran yang dibawa oleh Barat. Walaupun pada dasarnya aliran pemikiran yang dibawa oleh Barat ini nampak baik bagi manusia, kerana dia memperjuangkan hak manusia mengikut naluri seseorang, namun ia merupakan satu serangan yang membawa kepada kesesatan kerana larinya daripada tuntutan ajaran Islam yang sebenar. Kemudian umat Islam ini mestilah mencontohi sejarah kegemilangan Islam yang terdahulu, yang mana pada asasnya telah pun dibina oleh Nabi Muhammad SAW, agar manusia ini tidak merasakan hanya Barat sahaja yang membawa kemodenan dan menegakkan hak asasi manusia. Dan akhir sekali, refleksi dakwah yang boleh dibuat adalah tidak memisahkan kemajuan sains, teknologi dan alam sekitar dengan Islam, seperti mana yang dilakukan oleh institusi kemajuan Islam Malaysia iaitu IKIM, menggalakkan program tadabbur Al-Quran dari pelbagai sudut seperti sains dan alam sekitar.
Antara aliran pemikiran di Malaysia ialah sekularisme. Sekularisme ini fahaman yang mengasingkan urusan keduniaan seperti pentadbiran, ekonomi, politik dan sebagainya daripada bercampur dengan urusan keagamaan atau ketuhanan. Sebagai contohnya, pada 31 Ogos 1957, dasar pemisahan telah diperkenalkan dan dikekalkan dalam bentuk konstitusi, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Antara aliran pemikiran yang lain iaitu hedonisme. Hedonisme ini menilai kebaikan hanyalah semata-mata untuk keseronokan, iaitu pleasure, dan mempunyai nilai yang sama seperti nilai barat, iaitu keseronokan dan keberuntungan. Antara objektifnya hanyalah untuk keseronokan. Antara contohnya pula budaya lepak, bergaul bebas dan hiburan melampau. Antara aliran pemikiran di Malaysia yang lain iaitu pluralisme. Pluralisme ini menyamakan semua agama adalah benar. Penganut agama mana pun adalah Muslim dan dipandang semuanya masuk ke syurga. Erti kebebasan agama menerima keabsahan agama yang lain dan dialog antara agama. Antara contohnya dalam program Interfaith Dialogue, Temple of Universal Spirit yang seolah-olah memberi gambaran kesejagatan roh tidak mengira agama dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Afifah Afrina binti Wan Abdul Samad, nama matrik 051512. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan sahabat saya berkaitan aliran pemikiran di Malaysia iaitu liberalism. Liberalism merupakan satu aliran pemikiran yang memperjuangkan hak kebebasan individu dan kesamarataan dalam bermasyarakat. Fatwa pengharaman liberalism di Malaysia. Menurut Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-74 telah memutuskan bahawa gerakan liberalism didapati menyeleweng dari aspek akidah dan syariah. Dari aspek akidah, ia berpegang kepada konsep pluralism. Dari aspek syariah, mereka mempersoalkan metodologi pentafsiran Al-Quran dan Hadis dengan menggunakan slogan membuka dan membebaskan tafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendekatan takwilan mereka sendiri. Refleksi dakwah. Bagaimana liberal ini boleh jadi kafir dan masa bila? Golongan liberal ini boleh jadi kafir apabila mereka melonggarkan syariat yang telah ditetapkan oleh syarak dengan membebaskan perkara berbentuk usul akidah, usul ibadah, usul akhlak dan sebagainya. Contohnya, mereka berusaha memperjuangkan kebebasan berfikir, terutamanya melalui jalan hak asasi manusia seperti isu seks bebas atau LGBTQI dan kesamarataan gender, feminism. Walaupun jelas sekali berlaku percanggahan dengan ajaran agama Islam, oleh itu mereka sedaya upaya menyatakan bahawa kedudukan kebebasan dan hak asasi manusia dalam Perlembagaan Persekutuan adalah lebih tinggi atau lebih utama berbanding kedudukan agama Islam. Maka sebarang perkara yang dilihat bertentangan dengan tuntutan liberalism dianggap sebagai menolak hak asasi manusia. Justru Majlis Agama Islam Negeri MAIN dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN perlu bergiat aktif dalam memberi kefahaman yang jelas kepada masyarakat awam berhubung fahaman liberalism yang bercanggah dengan syariat Islam, seperti mengadakan program penerangan, seminar dan pemantauan yang serius bagi memastikan fahaman liberalism agar dapat ditangani sehingga ke peringkat akar umbi. Antara aliran pemikiran di Malaysia adalah modernism yang berlaku pada tahun 1860 hingga 1940. Yang mana modernism ini adalah satu proses berkembang dan menyebarnya rasionaliti barat di segenap segi kehidupan manusia dan tingkah laku sosialnya. Oleh itu berlakulah minum arak, seks bebas, munculnya filem-filem yang berunsurkan lucah. Kemudian berlaku pula era postmodernism, iaitu dia menghasilkan semula penstrukturan asas pemikiran dan falsafah di semua dimensi seperti seni bina, ilmu pengetahuan dan rasionaliti, sastra dan media, gender dan ras, mengalami proses perombakan ke arah kebudayaan yang melampau dan menampilkan cita rasa hedonistik yang di luar batasan. Contoh yang berlaku adalah berlakunya perjuangan hak asasi persamaan jantina dan menghalalkan seks sebelum nikah.
Kemudian adalah berlakunya pula proses globalisasi iaitu pada tahun 1980 dan 1990-an, iaitu corak pemikiran dan kehidupan mengikut Barat dan menganggap Barat merupakan satu ikutan yang perlu dicontohi dan menganggap bahawa peradaban dan hukum hakam Islam ini yang bertentangan dengan Barat adalah ketinggalan zaman. Oleh itu berlakulah kebebasan murtad dan munculnya golongan anti agama. Maka daripada modernisme ini berlakunya perkembangan kepada postmodernisme dan berlaku lagi perkembangan yang membawa kepada globalisasi. Seterusnya adalah serangan aliran pemikiran humanism dan feminism. Humanism ini merupakan satu pemikiran yang meletakkan kehendak ataupun naluri manusia sebagai pusat kehidupan manusia. Oleh itu, keputusan ataupun cara hidup manusia ini diputuskan oleh naluri manusia ataupun nafsu itu mata-mata. Maka muncullah golongan yang menuntut hak kebebasan beragama bagi orang Islam iaitu murtad dan golongan yang menuntut hak LGBT. Kemudian feminism iaitu satu pemikiran yang memperjuangkan hak kebebasan wanita dan menuntut hak keselamatan jantina. Bersamaan hak lelaki dan perempuan termasuklah hak sosial dan hak seksual. Contoh yang berlaku adalah perjuangan kuasa talak bagi wanita dan golongan ini memperjuangkan hak perempuan dalam hubungan seksual sesama jantina iaitu lesbian. Seterusnya, aliran pemikiran di Malaysia iaitu Syiah. Syiah dari sudut pandang terminologi istilah syariat Islam ialah golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lebih berhak dan utama daripada sahabat-sahabat untuk memegang tampuk pemerintahan, dan pengasas utama Syiah adalah Abdullah bin Sabah. Dan aliran Syiah yang aktif adalah aliran Imamiyah. Dikenali sebagai Imamiyah kerana menjadikan persoalan Imamiyah iaitu melantik dan beriman kepada mereka sebagai perkara usul dalam agama yang wajib dipercayai. Golongan Syiah ini juga mengingkari dan menolak kelayakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu sebagai khalifah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga dikenali sebagai puak Syiah ini juga dikenali sebagai nama Isna Asyariah kerana berpendapat bahawa 12 orang daripada imam-imam mereka dianggap maksum. Antara pengikut setia ajaran Syiah, Imam 12 adalah Khomeini. Antara perbezaan Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah, menurut Syiah, kedudukan para imam mereka begitu tinggi sehingga melebihi para rasul dan malaikat. Manakala menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka beriktikad bahawa tidak ada manusia yang lebih tinggi tarafnya mengatasi taraf Nabi dan Rasul. Seterusnya, fatwa wilayah persekutuan terhadap fahaman Syiah. Didapati fahaman Syiah adalah menyeleweng dari aspek akidah dan syariat, iaitu dari aspek akidah, mereka mempercayai bahawa semua imam adalah maksum dan mereka mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut syariah pula, mereka menolak ijma' ulama'. Mereka menolak qiyas sebagai sumber hukum syarak, refleksi dakwah. Bagaimana kedudukan Syiah kepada Muslim? Kedudukan Syiah menurut Al-Qaradawi adalah laisu minal muslim, iaitu mereka itu bukan daripada Islam. Sehubungan itu dapat difahami kedudukan Syiah adalah terpecah daripada Islam dan didapati bahawa ajaran dan fahaman Syiah adalah menyeleweng dan bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan hukum syarak. Baiklah, kita lihat pada isu-isu berkaitan dengan aliran pemikiran di Malaysia. Antaranya ialah hak persamaan jantina atau gender. Ini merupakan perjuangan oleh satu kumpulan Sister in Islam, SIS. Ini dikaitkan juga dengan feminism, aliran feminism dan liberalism, iaitu bertujuan untuk membebaskan wanita dari ditindas sekaligus mendoktrin serta mengelirukan masyarakat dengan mempertikaikan undang-undang Islam. Isu aliran pemikiran yang lain ialah memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Aliran pemikiran yang dikaitkan dengan isu ini ialah humanisme dan liberalisme. Kumpulan yang memperjuangkan hak LGBT ini mengusulkan supaya Seksyen 377A dalam Kanun Kesesaan Akta 574 yang mengharamkan liwat atau seks songsang luar tabi'i dimansuhkan kerana pengharaman tersebut telah bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia yang menjadi tonggak
Perhimpunan Seksualiti Merdeka di Malaysia. Seterusnya, dalam isu membenarkan murtad atau pertukaran agama, ia melibatkan dengan aliran pemikiran liberalisme. Mereka telah menggunakan artikel 18 Deklarasi Hak Asasi Sejagat 1948 atau Universal Declaration of Human Rights 1948. Dalam artikel itu telah menyatakan, everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right include freedom to change his religion and belief. Isu yang berlaku disebabkan oleh serangan aliran pemikiran di Malaysia adalah berlakunya krisis alam sekitar seperti pembalakan dan pembangunan berluasa. Pengurusan alam dan sumber asli ini berdasarkan kepada kaedah saintifik dan teknologi semata-mata dan menolaknya unsur-unsur agama. Kemudian isu perkhidmatan urutan buat golongan gay yang berlaku di Pulau Pinang dan isu tuntutan pengiktirafan LGBT oleh The Coalition of Malaysians NGO in the UPR process, Komangko. Isu yang berlaku disebabkan oleh serangan aliran pemikiran sekularisme dan hedonisme pula adalah berlakunya penyalahgunaan dadah, seks bebas berleluasa, minum arak, pengaruh budaya barat dari segi pemakaian dan hiburan yang melampau, menjadikan muzik ini sebagai terapi tekanan sepanjang masa, ketagihan menonton laman web lucah dan menawarkan khidmat seks seperti pusat pelacuran. Saya akan sambung mengenai isu-isu berkaitan aliran pemikiran di Malaysia, iaitu isu agama Islam disingkirkan dari kehidupan dan melibatkan ibadah ritual sahaja. Isu ini melibatkan mereka yang berfahaman Islam liberal, iaitu mereka menafikan kesempurnaan dan kesyumulan Islam. Mereka mengatakan bahawa agama Islam hanyalah sebagai tuntutan pelaksanaan ibadah sahaja dan bukan untuk mengurus dan mentadbir dunia. Agama Islam disingkirkan dari sebahagian besar kehidupan dan dilihat semata-mata melibatkan ibadah ritual sahaja, dan mereka ini tergolong dalam golongan sekularisme. Baiklah, seterusnya isu mempertikaikan hukum syariah dan autoriti fatwa. Isu ini membabitkan kumpulan G25, iaitu mereka merupakan kumpulan pesara kerajaan. Mereka ini telah memberikan imej buruk terhadap institusi Islam supaya institusi Islam di Malaysia dapat dihapuskan atau sekurang-kurangnya dapat menghakis kepercayaan umat Islam sendiri terhadap institusi Islam. Apa yang lebih membimbangkan lagi apabila mereka sedaya upaya mengkritik dan menyerang institusi Islam dengan pelbagai dakwaan dan kenyataan yang tidak berasas, iaitu seperti mereka menyatakan supaya kerajaan menghapuskan JAKIM dan sebagainya. Ini menjelaskan mereka ini tergolong dalam kumpulan sekular anti-agama. Baiklah, seterusnya isu berkaitan keruntuhan institusi kekeluargaan, iaitu tular di media sosial mengenai isu unboxing isteri. Unboxing isteri ini adalah bermaksud pihak suami menanggalkan aksesori perhiasan daripada pakaian isterinya. Jika dipandang dari sudut pandang Islam, upacara unboxing isteri dilihat bercanggah dengan prinsip Islam yang sebenarnya. Hal ini kerana Rasulullah SAW memerintahkan kepada para suami supaya sentiasa menjaga kehormatan isteri, dan para suami tidak seharusnya menjadikan isteri mereka sebagai objek perhiasan buat tetapan umum. Antara cadangan penyelesaian bagi isu-isu berkaitan aliran pemikiran di Malaysia adalah melalui pendidikan, iaitu pihak kerajaan dan NGO perlu menyediakan asas ilmu agama Islam yang mantap seperti akidah, tarbiyah dan sebagainya di setiap sekolah dan institusi pendidikan tinggi. Seterusnya, mewajibkan pendidikan agama Islam di peringkat rendah, menengah termasuklah institusi pengajuan tinggi. Seterusnya, mengadakan program berbentuk halaqah Al-Quran secara percuma kepada umat Islam tanpa mengira kedudukan bangsa dan sebagainya. Seterusnya, ilmu Islam juga perlu mengadakan kelas pengajian agama dan berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam tentang bahaya serangan pemikiran melalui medium seperti penulisan ilmiah, ceramah dan sebagainya. Seterusnya, melalui pentadbiran, iaitu contohnya isu berkaitan Syiah. Majlis Agama Islam di setiap negeri perlu memfatwakan bahawa ajaran Syiah bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dan perlu dipandang serius dan diambil tindakan bagi mereka yang melanggarnya. Seterusnya, boleh dilaksanakan program seperti ceramah, seminar, wacana dan lain-lain tentang bahaya Syiah serta penyelewengan dan kesesatan yang dibawa oleh ajaran Syiah. Seterusnya, penguatkuasa Jabatan Agama Islam perlu mengubal dan mengemaskini semula undang-undang dengan lebih ketat serta melaksanakan hukuman yang lebih tegas. Seterusnya, menjalankan serbuan dan pemantauan secara serius untuk menjejaki mereka yang berfahaman Syiah. Cadangan
penyelesaian kepada masyarakat. Pihak kerajaan boleh mengadakan ataupun membuka peluang kepada wanita dalam kepimpinan yang bersesuaian dengan wanita. Sebagai contohnya, kewujudan Yayasan Pembangunan Wanita. Seterusnya, media. Media yang aktif seperti IKIM telah menggiatkan penyelidikan atau program yang menggalakkan tadabbur Al-Quran dari sudut sains seperti yang telah dilaksanakan dalam program Sains dan Islam. Seterusnya, para ulama. Para ulama juga memberi peranan dalam menganjurkan seminar atau diskusi ilmu yang serius yang membahaskan isu-isu yang penting yang berkaitan dengan tradisi dan kemodenan dengan secara harmoni. Seperti contohnya seminar serangan pemikiran. Jadi, apakah cadangan penyelesaian yang boleh dilakukan oleh keluarga, iaitu pihak ibu bapa? Yang pertama adalah memberikan didikan agama yang kukuh sejak dari kecil, memantau aktiviti dan kegiatan anak-anak, menapis penggunaan gadget bagi mengelakkan dari pengaruh unsur-unsur negatif dan mengamalkan amalan sunnah dalam keluarga sejak dari kecil. Sebagai kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa kesemua serangan pemikiran yang disebutkan merupakan strategi barat paling ampuh bagi melumpuhkan pertahanan akidah umat Islam daripada luar. Justru, umat Islam perlu sedar bahawa barat cuba membawa umat Islam jauh dari landasan keimanan dan ketahudan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengeluarkan ideologi-ideologi yang jelas sekali bertentangan dengan prinsip Islam agar Islam kelihatan mundur dan sebagainya. Agama Islam perlu dijaga dengan sebaiknya dan dimartabatkan pada kedudukan yang paling tinggi dalam dunia Islam agar tidak mudah diselewengkan oleh barat dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.